Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus Minggu Depan, di mana seperti biasa kita akan melihat kepada isu-isu yang dijangka akan mendominasi berita sepanjang minggu depan. Antara yang wajar diperhatikan sepanjang minggu depan, Johor akan membuat rayuan kepada Timbalan Pendakwa Raya berhubung hukuman kepada pesalah pencemaran Sungai Kim Kim di Pasir Gudang yang berlaku pada tahun 2019. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Negeri, Datuk Jafni Mat Cuko berkata rayuan itu bagi melihat semula hukuman denda yang dikenakan terhadap pesalah pencemaran sisa kimia di sungai tersebut. Kerajaan akan buat rayuan kepada DPP untuk melihat semula sama ada dari segi denda yang dikenakan dengan apa yang kerajaan belanja, apa kesan kepada masyarakat sekitar, adakah berbaloi ke tidak berbaloi lah. Dan tentulah dalam kita menjaga alam sekitar ini, khasnya sungai kita, untuk generasi akan datang, sepatutnya penguatkuasaan yang lebih keras sepatutnya dibuat oleh kerajaan. Pada 30 November lalu, seorang pemandu lori didenda maksimum RM100,000 kerana menyebabkan kejadian pencemaran membabitkan pelupasan haram buangan terjadual di Sungai Kim Kim Pasir Gudang, Johor pada 2019. Jabatan Alam Sekitar JAS dalam kenyataan memaklumkan N. Maridas didapati melepaskan enap cemar berminyak seperti yang tersenarai dalam jadual pertama Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Buangan Terjadual 2005 ke sungai itu. JAS memaklumkan syarikat PTEC Resources Sdn Bhd yang berdepan 8 pertuduhan mengikut Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Udara Bersih 2014 juga didenda RM40,000 bagi setiap pertuduhan menjadikan jumlah keseluruhan denda RM320,000. Pada Mac 2019, insiden pencemaran Sungai Kim Kim telah menjejaskan kesihatan lebih 2,000 orang awam. Insiden itu juga menyebabkan 111 buah sekolah di Pasir Gudang terpaksa ditutup. Seterusnya, Malaysia mengalu-alukan penubuhan dana bencana iklim yang dihasratkan dalam persidangan COP28. Namun menggesa ketulusan untuk dana itu diurus dan disalurkan kepada negara yang benar-benar memerlukan. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, dana itu adalah kejayaan besar yang telah dicapai di COP28. Kita juga di kalangan negara-negara membangun, kita membangkitkan tentang soal pengurusan dana tersebut. Ia tidak boleh berada di World Bank sahaja, Bank Dunia. Kerana World Bank kita tahu ada pengaruh besar daripada Amerika Syarikat. Jadi misalnya dengan pertemuan saya dengan Duta Kesatuan Eropah ke Malaysia dan duta-duta setiap member states di Kuala Lumpur baru-baru ini ataupun di Putrajaya baru-baru ini, saya telah tegaskan perkara tersebut dan mereka agak terbuka dan menyatakan kesediaan Eropah ataupun Kesatuan Eropah menerusi European Investment Bank untuk boleh turut serta mengumpul dana tersebut. So, dan itu pendirian yang kita lebih setuju, that we have multiple institutions that can be tapped by developing countries to access the laws and the Pelancaran dana yang diketuai Emirat Arab Bersatu UAE itu menurut Nik Nazmi akan turut memberikan tekanan kepada negara maju lain untuk menyumbang. Walau bagaimanapun, kita masih lagi melihat negara-negara maju lain yang masih tidak memberi komitmen yang setimpal tentang soal tersebut, dan kita berharap mereka akan dapat menunjukkan komitmen yang lebih jelas. UAE dan Jerman telah memberikan komitmen sebanyak $100 juta untuk dana tersebut selain Britain yang menyumbang $50.6 juta, selain sumbangan Jepun $10 juta dan Amerika Syarikat $17.5 juta. Pada Khamis, COP28 sepakat untuk menubuhkan dana bencana iklim yang akan membantu negara-negara rentan menghadapi kos kemusnahan akibat perubahan iklim termasuk kemarau, banjir dan kenaikan air laut. Dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Skandariah berkenan mengunjungi Ibu Pejabat General Women's Union atau GWU di Abu Dhabi semalam. Ketibaan Tunku Azizah disambut oleh Setiausaha Agung GWU Arim Abdullah Al-Falasi. Baginda turut diraikan dalam satu majlis sempena sambutan Hari Kesatuan Emirat Arab Bersatu atau UAE kali ke-52 anjuran GWU.
Sempena kunjungan itu, Tengku Azizah turut berkenan meluangkan masa bertemu dengan ahli Majlis Penasihat Kanak-Kanak dan pejabat ketua setiausaha Majlis Tertinggi Ibu dan Kanak-Kanak serta beberapa duta belia UNICEF yang menghadiri persidangan ke-28 pihak-pihak Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perubahan iklim atau COP28. Tengku Azizah turut berkenan meluangkan masa melawat bangunan kesatuan dan taman asuhan selain turut menyertai upacara menanam pokok sempena dengan kunjungan itu. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Azizah berada di Abu Dhabi untuk lawatan khas hingga 4 Disember. Lawatan khas itu bersempena dengan COP28 yang berlangsung dari 30 November hingga 12 Disember. Dan seterusnya, susulan pilihan raya kecil PRK Parlimen Kemaman yang dimenangi oleh PAS, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berpandangan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar yang menang dalam proses demokrasi itu mungkin boleh dilantik sebagai Ketua Pembangkang. Katanya ini kerana PAS dilihat begitu yakin, malah Perikatan Nasional juga sebelum ini mendakwa sudah ada calon Perdana Menteri. Ketika ini peranan Ketua Pembangkang digalas oleh Ahli Parlimen Larut Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Ya, Perdana Menteri mungkin selepas ni langkah seterusnya setelah beliau angkat sumpah mungkin beliau akan dinobat sebagai Ketua Pembangkang. Jadi kita serah kepada mereka lah untuk buat keputusan itu. Dan kami tidak risau, tapi semestinya di pihak kerajaan kita akan berusaha dengan lebih gigih untuk pastikan khidmat kepada rakyat termasuk di Kemaman tidak akan terabai. Fahmi ditemui pada program Run Hack Scam Alert 2023 di Stadium Nasional Bukit Jalil pada Ahad. Mengulas lanjut, Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata kemenangan Ahmad Samsuri juga tidak mengubah jumlah sokongan terhadap kerajaan di Parlimen. Beliau menambah kemenangan calon PAS itu dengan majoriti 37,220 undi kemungkinan dipengaruhi cara kempen. Sebelum ini, Pengerusi Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak menolak kemungkinan Ahmad Samsuri diangkat sebagai calon Perdana Menteri bagi gabungan itu di masa depan dengan menyifatkan beliau mempunyai kelayakan dan personaliti yang baik. Dalam PRK Parlimen Kemaman pada Sabtu, Ahmad Samsuri menang dengan 64,998 undi menewaskan calon Barisan Nasional BN Jeneral B Tan Sri Raja Mohamed Afandi Raja Mohamed Noor yang mendapat 27,778 undi. Seterusnya, pelaksanaan Identiti Digital Nasional atau IDN di Malaysia disifatkan sebagai jauh berbeza dengan negara-negara lain seperti Kanada dan India. Selain keselamatan data pengguna adalah terjamin. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menegaskan IDN yang dibangunkan di bawah Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia atau MIMOS Berhad tidak akan merakam cap jari atau iris pengguna. Jelas Fahmi lagi, pelaksanaan IDN juga masih di peringkat permulaan dengan jangkaan bulan Mac tahun depan proses pendaftaran akan lebih rancak. Dan yang penting di sini dalam konteks Malaysia, sistem ini adalah untuk memudahkan supaya rakyat Malaysia tidak perlu hanya memerlukan satu password, satu login untuk semua aplikasi kerajaan. Ini bukan hanya memudahkan kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai pengguna, tapi menjimatkan untuk pihak kerajaan. Kita tahu kalau hendak bina satu modul untuk pendaftaran yang dikenali juga sebagai eKYC, dia kosnya tinggi. Jadi bagi pihak kerajaan, ini juga satu langkah penjimatan. Dan tidak perlu kalau pergi ke LHDN, password lain, pergi ke MyJPJ, password lain, pergi ke MyJalan, password lain. Jadi semua menggunakan satu password. Ya, dan ini akan mengesahkan identiti digital kita di mana saja kita ataupun dengan siapa juga kita berinteraksi. Fahmi menambah MIMOS sudah memulakan usaha memberi penjelasan dan penerangan mengenai penggunaan IDN kepada orang ramai dan kementeriannya turut ditugaskan untuk membantu. Sehubungan itu, katanya Jabatan Penerangan Japan akan membantu MIMOS Berhad memberikan penjelasan dan penerangan mengenai penggunaan IDN. Pada 21 November lalu, Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan melantik Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Gunaan Nasional MIMOS sebagai agensi pelaksana program IDN dengan peruntukan awal sebanyak RM80 juta.
IDN atau Digital ID adalah suatu bentuk pengenalan dan pengesahan diri individu secara digital yang bakal dimanfaatkan sektor awam dan swasta untuk mengesahkan identiti pengguna semasa melakukan transaksi secara dalam talian. Baik, satu lagi yang wajar diperhatikan sepanjang minggu depan dan bulan-bulan akan datang adalah kes COVID-19 dalam negara kini menunjukkan tren peningkatan sejak November tahun ini. Menurut data rasmi daripada laman web KKM Now, negara catat aliran peningkatan kes pada kadar 10%. Selain itu, berdasarkan kemas kini yang terkini pada 25 November lepas, kes harian yang dilaporkan di Malaysia berjumlah 617 kes menunjukkan tren peningkatan dengan kadar 10% kadar positif jangkitan. Sementara itu, sejumlah 317 individu dimasukkan ke hospital, 6 individu sedang dirawat di ICU dan 4 memerlukan bantuan pernafasan. KKM Now turut berkongsi kadar kapasiti semasa hospital yang menempatkan pesakit COVID-19 setakat November berjumlah 71.9%. Manakala kapasiti ward ICU pula berada pada paras 70.7% dan 35.5% memerlukan bantuan pernafasan. Bagaimanapun, tiada kes kematian akibat COVID-19 yang direkodkan sehingga November. Baik, setahun selepas kerajaan perpaduan ditubuhkan, banyak perkara yang kita lihat dan bincangkan pelbagai aspek. Dan antara aspek yang penting adalah belia. Belia di mata kerajaan perpaduan, apa usaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam tempoh setahun ini untuk mengangkat martabat belia di negara ini dan apa yang boleh ditambah baik sepanjang setahun yang akan datang. Saya mau berbincang dengan Syafiq Rizwan Jamaluddin. Syafiq adalah Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia MBM. Syafiq, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Syafiq menilai dan juga membaca prestasi kerajaan sepanjang setahun lepas dalam menjaga belia di negara kita? Terima kasih Luqman. Kita tengok setahun lepas pihak kerajaan banyak reformasi ataupun banyak pembaharuan yang diberikan kepada pembangunan dan pengupayaan potensi belia. Kita dapat lihat banyak program-program pembangunan. Kementerian Belia dan Sukan sendiri melalui menteri dan timbalan menterinya menjalankan program dengan baik. Kita dapat lihat bagaimana rakan muda dijenamakan semula dan dijalankan dengan lebih baik, ditambah baik. Begitu juga dengan beberapa program-program pembangunan belia yang disusun semula bersama-sama dengan Majlis Belia Malaysia, dan kita dapat lihat bagaimana pihak kerajaan juga mengiktiraf peranan untuk Majlis Belia Malaysia bersama-sama dalam menggerakkan agenda pembangunan belia negara misalnya. Dan kita dapat lihat juga beberapa inisiatif-inisiatif baru yang akan diperkenalkan tahun depan. Kita dapat lihat tahun ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melancarkan model pembangunan belia madani 2030 pada bulan Mei sempena dengan Hari Belia Negara pada bulan Mei yang hari itu, dan kehadapan ini kami di Majlis Belia Malaysia akan bergerak bersama-sama dengan Kementerian Belia dan Sukan untuk kita rancang pelan strategi bagaimana untuk kita menggerakkan model baharu pembangunan madani ini selari dengan kehendak semasa, penuh dengan dunia digital, penuh dengan kehendak-kehendak trend masa hadapan lah. Ya. Bagaimana pula dengan aspek ekonomi dan kebolehpasaran sebagai contoh? Ini adalah isu yang sering menghantui belia atau graduan atau orang muda, di mana mereka antara golongan yang paling terkesan dengan peningkatan kos sara hidup. Kebanyakan atau semua mereka baru sahaja mendapat kerja pertama, baru sahaja memasuki pasaran pekerjaan, mereka mendapat gaji pertama yang mungkin tidak begitu tinggi lagi. Jadi kos sara hidup sangat mencengkam bagi mereka. Bagaimana Syafiq melihat prestasi kerajaan dalam menyelesaikan ataupun menangani, membendung isu ini? Secara kasarnya kita dapat lihat pergerakan kesejahteraan belia lah, elemen kesejahteraan belia dari sudut ekonomi dan gaji dan pekerjaan masih lagi dalam keadaan yang stagnan. Tidaklah terlalu kerajaan tidaklah selalu agresif dalam menjalankan inisiatif-inisiatif yang membantu kesejahteraan ekonomi belia. Kita dapat lihat isu masih sama, tapi kita sedar ini adalah isu yang sentiasa berulang saban tahun, dan kita harap
kita dapat lihat pun pada tahun ini pun tidak banyak projek-projek mega ataupun investment yang besar daripada yang dijalankan oleh kerajaan untuk membantu isu pekerjaan belia ataupun isu gaji belia. Tapi kita ucapkan tahniah juga kepada kerajaan kerana melahirkan gagasan idea gaji progresif yang telah dibentangkan kertas putihnya oleh yang Menteri Ekonomi. So kita harapkan idea dan hasrat gaji progresif ini dapat dijalankan dengan baik pada tahun hadapan katanya. Dan di samping itu juga kita dapat lihat, kita harapkan tahun hadapan banyak investment baru, banyak projek-projek mega baru yang kita harap dapat membuka peluang pekerjaan yang baik, dan bukan sahaja baik tapi dia sustainable kepada golongan belia. Kita walaupun kita lihat pihak Kementerian Kerajaan mengatakan bahawa 10 tahun ketiga kadar keboleh pekerjaan kita semakin meningkat, tetapi saya dapat lihat pergerakan pekerjaan dan pergerakan industri itu masih lagi sama. Kita tidak ada benar-benar satu investment yang benar-benar membuka peluang pekerjaan kita dengan lebih baik, dan kita harap kerajaan akan lebih fokus kepada menyelesaikan isu kesejahteraan ekonomi belia dalam aspek penggajian, dalam aspek peluang pekerjaan yang lebih tersusun dan sustainable kita harap di masa depan. Apa cabaran yang dihadapi kerajaan untuk meningkatkan keboleh pasaran graduan? Saya rasa antara perkara utama dalam keboleh pasaran atau keboleh pekerjaan graduan ini adalah mismatch antara IPT dan juga kehendak industri, antara kolej-kolej kemahiran dan juga kehendak industri-industri yang menggunakan kemahiran-kemahiran ini. Dan ini adalah cabaran paling besar, bagaimana kita nak matchkan meet in between kita punya supply mahasiswa atau graduan dengan keperluan dan kehendak industri yang benar-benar kena dengan situasi semasa. Kita dapat lihat ada perancangan untuk matchkan di antara kerajaan, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Ekonomi, tetapi masih lagi dalam kadar yang agak perlahan. Dan kita harap selepas ini mungkin banyak lagi inisiatif-inisiatif untuk revise kurikulum di IPT mungkin, ataupun revise hands-on training di pusat kemahiran atau dan segalanya, supaya ianya lebih kena dengan kehendak dan keperluan permintaan oleh industri itu sendiri. Dan juga belia-belia kita juga perlu juga dipersiapkan, bukan saja dipersiapkan, mereka sendiri juga perlu mempersiapkan diri dengan ilmu-ilmu ataupun skill set semasa dan juga masa hadapan, supaya kehadapan ini kita dalam masa kerajaan cuba untuk mewujudkan peluang pekerjaan, kita juga sebagai sumber manusia, belia sebagai sumber manusia masa depan telah bersedia untuk take up dan fill up all the blank and fill all the tempat yang kita akan adakan di masa depan. Baik Syafiq, kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan fokus minggu depan. Kembali dalam fokus minggu depan, saya Luqman Haris. Kita membincangkan setahun kerajaan perpaduan, dan apabila kita bincangkan, dan sudah pun kita bincangkan sejak beberapa hari yang lepas, banyak aspek yang boleh kita teliti, dan antara aspek yang kita mahu lihat untuk episod kali ini adalah pemberkasaan belia. Sejauh mana usaha yang dilakukan oleh kerajaan paduan dalam tempoh setahun lepas untuk mengangkat martabat belia di negara ini, dan untuk tahun yang seterusnya, di manakah tumpuan yang perlu diberikan untuk memastikan potensi dan usaha yang dilakukan oleh belia akan terus diangkat. Saya mahu sambung perbincangan dengan saudara Syafiq Rizwan Jamaluddin, Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia, MBM. Syafiq, sebelum berehat sebentar tadi kita dah bincangkan banyak, termasuk khasnya aspek pemerkasaan ekonomi, keboleh pasaran graduan dan sebagainya. Untuk segmen kedua ini, saya mahu fokus juga kepada isu-isu yang serupa tetapi sedikit berbeza. Sebagai contoh, kita lihat suasana ataupun ekosistem di universiti untuk mahasiswa. Bagaimana Syafiq membaca prestasi kerajaan paduan dalam memastikan ekosistem itu kondusif
untuk memperkasakan mahasiswa, memperkasakan belia bukan sahaja dari segi pendidikan tapi termasuk dari segi pemerkasaan individu, termasuk kebebasan bersuara dan sebagainya, menyuarakan pendapat tentang polisi kerajaan. Jadi bagaimana Syafiq membacanya? Kalau kita lihat untuk mahasiswa di universiti, kita dapat lihat baru-baru ni pun ada isu tentang yang berhormat Menteri KPT sendiri membiarkan kepada pihak mahasiswa sendiri untuk menentukan sama ada mereka nak kekal sebagai student union ataupun MPP dan segalanya. Bagi saya sebagai seorang mantan Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan semasa saya di universiti dulu, elemen memperkasa suara dan memberi peluang kepada mahasiswa untuk memberi pandangan, input kepada polisi kerajaan sentiasa terbuka. Kita faham mungkin adalah sedikit restriction sana dan sini disebabkan oleh ketidakstabilan politik dan macam-macam lagi. Tetapi bagi saya secara umum dan secara terbukanya hari ini kita lebih kerajaan hari ini lebih terbuka untuk membiarkan dan menerima pandangan daripada pihak mahasiswa. Lebih-lebih lagi dalam dunia yang lebih cepat ini, digital ini, segala isu yang kadang-kadang mahasiswa ini suarakan melalui media sosial. Kadang-kadang isu-isu yang memang hanya dilontarkan oleh pihak mahasiswa ini dalam ruangan Twitter, dalam video-video TikTok, dan kadang-kadang perkara-perkara ini, isu-isu sebegini memang dipandang serius dan terus di-take up oleh pihak kerajaan IPT untuk bisa kata. Dan saya rasa ini adalah peluang kepada warga mahasiswa untuk terus menyalurkan pandangan dan pastikan ianya secara konstruktif untuk membina ekosistem yang kondusif dalam IPT mereka sendiri, dalam ekosistem yang dapat memberi bantuan membangunkan aset mereka sendiri dalam universiti. Dan kita juga menginginkan pihak kerajaan untuk lebih responsif terhadap isu-isu yang bukan sahaja terhadap pembangunan fizikal universiti, tetapi ia juga perlu responsif tentang isu bagaimana keboleh pekerjaan ataupun mismatch yang kita bincangkan sebentar tadi, tentang kehendak semasa kurikulum universiti itu sendiri dan mempersiapkan warga mahasiswa. Dan kita harap mahasiswa kita juga jangan lagi terlalu reserve lah kan. Dan dalam masa sama kita faham kadang-kadang mahasiswa ni pun bila melontarkan pandangan, kadang-kadang ialah mahasiswa ni dia idealism dia tinggi sikit. Banyak benda yang difikir dan kadang-kadang memang dia terlalu vokal. Kita menerima dan kita bersetuju vokal yang ada daripada mahasiswa ini, tapi kalau boleh saya nak menyarankan kepada golongan mahasiswa, sahabat-sahabat mahasiswa kita ini, framekan dia dalam satu cadangan konstruktif yang benar-benar kita boleh buat workable constructive suggestion kan, supaya kerajaan boleh terus menyelesaikan perkara itu dengan lebih bersasar dan fokus. Begitu juga dalam isu membangunkan mereka selepas keluar daripada universiti. Mereka perlu faham yang duduk dalam universiti ini adalah untuk membangunkan kapasiti, dan kita harap kerajaan akan membantu dalam membangunkan kapasiti dalam universiti, tapi dalam masa yang sama juga lontarkan pandangan bagaimana ia boleh mengubah polisi-polisi pekerjaan ataupun ekonomi mereka selepas mereka keluar daripada universiti. Itu pandangan saya lah terhadap mahasiswa. Syafiq, kita sudah melihat setahun prestasi Kerajaan Paduan dalam memperkasakan belia. Apa yang Syafiq harap akan lihat untuk 1 tahun akan datang yang mungkin diharapkan ada dalam setahun pertama ini tetapi tidak ada? Pertamanya saya mengharapkan lebih penglibatan ataupun lebih banyak warga belia dilibatkan dalam semua platform pembuatan polisi dasar di semua kementerian. Kita puji semangat di Kementerian Belia dan Sukan yang sentiasa melibatkan warga belia dalam perbincangan polisi dan agenda-agenda pembangunan belia, dan tapi kita dapat juga tengok beberapa kementerian masih lagi tidak melibatkan belia itu dalam merangka polisi dan juga dasar mereka ke hadapan. Itu yang pertama, melibatkan lebih banyak warga belia dalam semua platform. Yang keduanya adalah bagaimana kerajaan berusaha sedaya mungkin untuk memastikan kesejahteraan ekonomi kita ini, warga belia ini lebih
terjamin dan dapat diselesaikan dengan lebih baik lah. Bukan sahaja dari segi elemen-elemen ekonomi yang mikro, gaji dan segalanya, tetapi kita perlu lihat juga bagaimana mampu mencipta pekerjaan yang sustainable, yang green, teknologi dan lain-lain lah. Itu yang saya harap lah. Baik, Syafiq. Secara ringkas dalam masa seminit, saya mahu dapatkan pendapat Syafiq berkenaan dengan isu ini apabila kita bercakap berkenaan dengan belia. Program PLKN dikembalikan termasuk untuk belia. Pendapat setuju atau tidak? Kami di pihak Majlis Belia Malaysia sangat-sangat bersetuju dan kita harap Majlis Belia Malaysia juga akan bersama-sama dalam membangunkan modul, memberi peranan untuk kita sama-sama membangunkan elemen aset karakter belia dalam program pihak khidmat negara nanti, insya-Allah. Baik, terima kasih Syafiq. Rizwan Jamaluddin, Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia atau MBM. Terima kasih kepada anda menonton Fokus minggu depan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.